into the video. Assalamualaikum. Hey guys, it's Aisyah here. So hari ni saya nak cerita dekat korang satu kisah pembunuhan terkejam dekat dunia. And yes, Aisyah tahu selama ni Aisyah selalu sangat cerita berkaitan kisah seram, reaction video seram, Shopee haul and something like that kan. So hari ni Aisyah buat keputusan mendadak untuk Aisyah nak cerita berkaitan kisah pembunuhan terkejam dekat dunia ni. Kenapa Aisyah nak cerita pasal ni? First, sebab Aisyah nak tahu kejam sangat ke pembunuhan tu, and Aisyah nak tahu juga adakah kekejaman pembunuhan yang dekat luar negara tu sama kejam dia dengan pembunuhan yang dekat Malaysia yang pernah terjadi sebelum ni. So yes, Aisyah nak buang masa sebenarnya, tak nak buang masa dekat intro panjang-panjang sebab saya tahu korang bukan tengok sangat intro je pun kan. So ya, jom kita start sekarang. First, hari ni Aisyah nak cerita pasal biodata pembunuh ni dulu. Nama pembunuh ni ialah John Wayne Gacy. Dia lahir di Chicago, Amerika Syarikat pada 17 Mac 1942. So, childhood John mempunyai kenangan buruk iaitu nightmare. Dia tak ada kenangan yang indah pun. Kenapa? So, untuk teman-teman korang, ayah kepada John ni dia seksa John sebab John ni berperwatakan seperti seorang perempuan. So itu salah satu sebab kenapa John ni selalu diseksa oleh ayah dia. Dan pada waktu remaja, John ni dia sedar diri dia ni sebenarnya suka kepada sesama sejenis. Tapi pada waktu tu John mau pada macam tak nak orang lain tahu. So John simpan perkara yang disedar tu secara sendiri. And pada 1964, John ni dia dah bernikah dengan seorang wanita yang bernama Marilyn Miles. Anda tak tahu nama dia macam mana, sebutan dia macam mana. InsyaAllah sebutan dia tu macam mana yang saya sebut tu lah. So sewaktu dia menikah dengan Marilyn Miles ni, hasil perkahwinan dengan Marilyn Miles ni, dia dah dikurniakan 2 orang anak. Dan pernikahan tersebut nampak seperti baik-baik aja, macam tak ada apa-apa permasalahan pun kat situ. Tetapi di sebalik keindahan perkahwinan yang mereka alami ni, sebenarnya John ni dia dah buat benda tu ataupun dia dah buat sesuatu, ataupun saya cerita dia buat benda tu dengan anak-anak ataupun remaja lelaki. And finally Marilyn Miles ni dia dah tahu pasal rahsia ni. Rahsia John ni akhirnya terbongkar disebabkan oleh Marilyn, dan dia telah dihukum penjara selama 10 tahun, tetapi dia mendapat pembebasan bersyarat pada tahun kedua. And selepas sahaja Johnny bercerai dan keluar daripada penjara tu, Johnny dah memulakan karier dia sebagai seorang badut dan bergabung dengan sebuah kelab yang dinamakan sebagai Jolly Joker. So, untuk menjadi seorang badut ni, John perlu belajar cara-cara untuk menghiburkan orang, cara-cara untuk berpakaian dan cara-cara dandanan seperti seorang badut. And yes, Jolly Joker ni, iaitu kelab Jolly Joker ni yang dah mengajar John untuk melakukan semua perwatakan yang macam badut, cara untuk hibur orang. Selepas dia dah belajar dan dia dah rasa dia dah berjaya untuk menjadi seorang badut yang berjaya untuk menghiburkan hati semua orang, so Johnny dah cipta karakter dia sendiri yang dipanggil sebagai Pogo the Clown. Pogo the Clown ni sebenarnya dia mendapat kejayaan yang besar sangat-sangat sebab Pogo the Clown ni memang melambat hati masyarakat-masyarakat dekat Amerika Syarikat tu lah. Untuk pengetahuan korang juga, Pogo the Clown ni selalu saja mendapat undangan untuk datang ataupun hadiri ke parti hari jadi ataupun acara-acara amal untuk hiburkan masyarakat-masyarakat yang ada dekat sana. Untuk pengetahuan korang juga sebenarnya, Pogo the Clown ni sebenarnya dia dah buat satu tampilan ataupun persembahan dekat satu bar yang terkenal di Norwood Park. Tetapi di sebalik kejayaan sebagai seorang badut ni, sebenarnya John ataupun Pogo the Clown ni, ramai orang tak tahu yang Pogo the Clown ni dia merupakan salah satu susuk tubuh yang menjelma sebagai seorang pembunuh terkejam. And kalau korang nak tahu, sebenarnya untuk pengetahuan korang lah, Pogo the Clown ataupun John ni selepas dia bercerai dengan Marilyn, iaitu isteri dia tu, dia dah ada satu rumah tau. Finally dia ada rumah dia sendiri. And rumah tu sebenarnya dia dah simpan banyak jasad dekat rumah tu. Tapi disebabkan ramai sangat anak-anak ataupun remaja lelaki yang hilang tanpa dapat dikesan, and pastinya ada
macam kelab yang akan panggil secara sukarela siapa yang nak join untuk participate, untuk cari kanak-kanak yang hilang, remaja yang hilang ni. And John ni dia secara sukarela untuk pergi untuk join dengan mana-mana persatuan ataupun kelab-kelab yang ingin mencari kanak-kanak ataupun remaja yang hilang ni, untuk mengelakkan diri dia dicurigai. Jadi John ni ditangkap dan dibawa ke penjara lah. So sewaktu dekat mahkamah, John ni memang mengaku pasal pembunuhan tu. Jadi John ni pun dia dah dihukum gantung oleh pihak mahkamah tu sendiri. John ni sempat menghabiskan 14 tahun hidup dia dekat penjara sebelum dia dihukum gantung. Ada urut-urut yang mengatakan sebenarnya John ni dia ada menginginkan satu bakul ayam goreng KFC pada malam yang sebelum dia kena gantung diri tu. So tak tahu sama ada dapat ke tak, so tak pasti yang itu. So itu je berkenaan dengan badut si pembunuh. Okay, aku tak pernah korang kalau badut, kalau sebab pasal badut je mesti kita akan terfikir macam oh badut ni lebih pada menghiburkan orang. Dia jarang badut ni nak melibat dengan pembunuhan ke apa ke kan. Melainkan kalau macam selalu kita akan dengar badut pembunuh, biasanya kita akan dengar ataupun kita akan tengok dekat TV. Contoh cerita macam cerita Pennywise ataupun cerita It. Tapi tiba-tiba dekat alam nyata, dekat realiti sebenarnya ada je badut pembunuh ni. And badut pembunuh ni adalah nama badut pembunuh ni ialah John Wayne Gacy. So siapa sangka sebenarnya badut yang selalu menghiburkan orang sebenarnya ada juga badut yang menjadi pembunuh yang terkejam dekat dunia. And yes, John Wayne Gacy ni merupakan pembunuh yang terkejam di dunia, dan John Wayne Gacy ni sebenarnya merupakan kategori yang ketujuh pembunuh terseram ataupun terbunuh terkejam dekat dunia ni. So itu je cerita Aisyah untuk badut pembunuh ataupun Pogo the Clown. And yes, Aisyah rasa tu je cerita Aisyah untuk kali ni. So yes, jom kita jumpa in the next video. And siapa yang belum subscribe Aisyah, yang belum subscribe, so yeah, bye.